Hai, travel selama berbulan-bulan di satu negara atau di berbagai negara memang menjadi impian bagi ramai orang. Namun realitinya, semua tu seakan mustahil bagi kita. Sebab hidup kita yang sejatinya terikat dengan pekerjaan, komitmen dan hutang-hutang yang harus dibayar pada setiap bulan. Begitu juga dengan aku. Dunia luas pernah menjadi mimpi aku. Tapi biasalah mimpi tu cuma sekadar mimpi. Orang yang hidup tu harus berdepan dengan kenyataan. Dan kita harus menjadi realistik. Jadi untuk video yang kedua ni aku berminat untuk berkongsi kenapa aku boleh decide untuk berhenti kerja dan mengembara sepenuh masa. Alright, sebenarnya sebelum ni aku tak pernah pun ada impian nak menjadi pengembara sepenuh masa. Semuanya bermula pada tahun 2012 ketika aku dihantar oleh company aku untuk terbang ke Indonesia atas dasar kerja. Sebab dulu aku bekerja sebagai juruteknik pemasangan mesin. Jadi aku kerap ke Indonesia dalam setahun tu mungkin ada 10 kali. Dan selain Indonesia, aku juga dihantar ke negara lain seperti Thailand, Singapura dan Philippines. Jadi bila aku dah kerap sangat terbang ke sana ke sini, perlahan-lahan perasaan cinta kepada awan putih dan langit luas tu mula berputik. Perasaan cinta tu mula timbul bila melihat suasana di negara orang, melihat budaya, makanan, atmosfera, suasana kota yang berbeza. Tapi pada masa tu aku akur dengan realiti. Aku ke sana atas dasar kerja. Hidup aku cuma berkisar kepada kerja, makan, balik hotel, pulang semula. Lalu berselang 2 tahun kemudian, sekitar tahun 2014 dan 2015, trend backpacking mula menjadi budaya bagi golongan muda Malaysia. Mungkin lebih awal dari itu, aku tak pasti. Yang aku ingat, wujudnya beberapa grup di Facebook seperti Backpacker Buddies Malaysia, Malaysia Backpackers Club, Kaki Travel Malaysia dan lain-lain lagi, yang dah membuat aku menyimpan hasrat untuk travel seperti member-member di grup tersebut. Banyak informasi, destinasi, itinerary dan lain-lain perihal tentang travel yang dikongsi. Jadi grup-grup inilah yang menjadi rujukan utama bagi aku, yang pada masa tu masih lagi tak tahu langsung macam mana nak travel sendiri. Dalam masa yang sama, aku ada menyimpan keinginan. Kata orang, kita perlu bermimpi. Sebab mimpi itu yang menentukan perjalanan. Mimpi itu yang mengubah manusia. Justru sebab masih adanya mimpi, kita akan ada alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa erti hidup ni? Maka pada tahun 2015, buat julung-julung kalinya, aku melakukan trip pertama ke kota Bangkok, Thailand. Dan ketika itulah aku merasakan yang aku benar-benar melihat dunia luar yang sama sekali berbeza berbanding trip atas urusan kerja. Banyak lorong-lorong sempit yang aku teroka, banyak makanan-makanan aneh yang aku rasa, bermacam aktiviti baru yang aku cuba, dan pelbagai tempat menarik yang aku jumpa. Untuk pertama kalinya aku travel dengan cara backpacking, aku merasakan adrenalin atau perasaan yang sungguh tak biasa, yang sungguh membuat aku rasa teruja. Dan selepas trip yang pertama tu, aku tak pernah menoleh ke belakang lagi. Banyak trip-trip baru yang menyusul setelahnya. Aku mula menjadi ketagih untuk travel lagi dan lagi. Kawan-kawan di tempat kerja pun ramai yang menggelarkan aku sebagai kaki jalan. Moto hidup aku masa tu adalah work safe, travel repeat. Dalam setahun tu, aku sekurang-kurangnya buat 7 hingga ke 8 trip berjalan di sekitar Asia Tenggara. Pada ketika inilah aku bertemu dengan ramai orang-orang dari serata dunia, mengembara di negeri asing,
selama berbulan-bulan. Mereka ni menjadikan full time travelling sebagai gaya hidup mereka. Antara orang yang aku pernah jumpa adalah pasangan warga emas yang dah travel selama hampir 2 tahun selepas bersara. Ada pasangan muda yang menjana pendapatan melalui dropshipping dalam talian, yang mana mereka boleh bekerja di mana pun asalkan ada sambungan internet. Ada pula full time traveller yang mengembara sambil mencari barangan antik di setiap negara yang dia pergi untuk dijual semula. Ada blogger yang menulis sepenuh masa. Ada yang buat part time dengan menjadi guide untuk river rafting dan rock climbing. Ada juga yang survive berbulan-bulan hanya dengan menjadi au pair, dan bermacam-macam jenis lagi pengembara sepenuh masa yang aku jumpa. Jujur aku cakap, pengalaman bertemu mereka ni sangat menginspirasikan aku untuk melakukan perjalanan yang serupa. Kalau dibandingkan perjalanan mereka, perjalanan aku yang hanya mengisi waktu cuti ni sangat berbeza. Yelah, aku pergi berjalan untuk beberapa hari, paling lama pun cuma 10 hari, dan kemudian akan balik ke negara asal dan kembali ke realiti yang asli. Justru aku terfikir, apa guna aku hanya mengikut pola atau arus kehidupan yang sama. Lahir, membesar, belajar, bekerja, satu masa nanti berkahwin dan terus cari duit sampai tua. Memang itu adalah jalan hidup lazim yang dipilih semua orang, tapi aku lebih memilih untuk merealisasikan mimpi daripada tunduk kepada realiti dan aturan hidup. Semakin aku melihat negara-negara asing, semakin aku sedar yang tujuan hidup aku bukan cuma untuk belajar dan bekerja keras, memupuk kekayaan dan membina keluarga. Aku tahu ada sebuah dunia lain di luar sana yang paling tepat bagi aku untuk mengisi kehampaan dari sebuah hidup yang hanya terpaku pada satu tujuan. Cuba korang fikir, bukankah kehidupan ramai orang memang seperti mengikut arus yang sama dan selalu sama? Dilahirkan, dibesarkan, mendapat pendidikan, kerja, mewariskan keturunan, dan terus kerja dan kerja sampailah akhirnya tua, sakit dan mati. Hidup menjadi rutin. Korang tahu tak, bila ajal tu dah sampai, bahkan deretan digit dekat buku-buku akaun korang pun tak akan dapat menolong. Impian-impian yang tak teraih, kepuasan yang tak tercapai, semuanya menjadi sesalan. Hidup menjadi sia-sia. Hal yang selama ni dianggap penting memang dah tak ada erti lagi, bila tubuh pun dah tak ada daya. Hinggalah pada satu hari tu, sekitar Oktober tahun 2017, selepas 2 tahun aku ulang benda yang sama, kerja kumpul duit travel, kerja kumpul duit travel, akhirnya aku buat keputusan untuk berhenti kerja. Aku decide untuk tak lagi membungkus diri dengan uniform kerja dan hidup dalam rutin harian 8-5. Aku mula sedar yang ini bukannya kehidupan yang ingin aku corakkan. Sebenarnya aku bukan benci dengan pekerjaan aku suka. Cuma aku tak nak ia menjadi rutin aku lagi. Maka sebab tu aku tinggalkan alam pekerjaan. Tapi semua ni bukannya berlaku dengan pantas. Aku dah fikirkan tentang ni selama berbulan-bulan sebelum aku betul-betul menjadi nekat membuat keputusan. Jujur aku tak tahu apa yang parents aku fikir bila aku berhenti kerja, walaupun mereka diam je. Dan sekiranya diri aku sendiri semasa di zaman college dulu melihat diri aku yang sekarang, dia pun mungkin akan tanya, apa kau buat ni? Ini bukannya cita-cita kau dulu. Mengembara bukannya kejaya. Tapi pagi tu lama aku termenung. Aku jadi serba salah. Ada banyak perkara yang perlu dipertaruhkan. Jadi ia memerlukan perancangan yang teliti. Ada banyak proses yang aku lalui sebelum berhenti kerja, yang disampaikan melalui soalan-soalan yang aku ajukan pada diri sendiri. Yang pertama, adakah kau betul-betul nak travel full time? Adakah ini hidup yang kau nak jalani? Adakah ini yang kau nak buat sepanjang hayat? Sepanjang hayat? Aku pun tak pasti tentang tu. Yang aku tahu, travelling adalah perihal yang buat aku merasa senang. Memang itu yang aku nakkan ketika tu, dan masih seperti apa yang aku mahukan sekarang. Poin yang penting adalah aku kurang gembira dengan rutin kerja harian dan aku perlukan suatu perubahan. Maksud perubahan dalam konteks aku tu adalah, kalau kita tak berpuas hati, lakukan sesuatu. Kalau kau perlukan sesuatu untuk berubah, ubahlah sesuatu. Jangan tunggu perubahan tu berlaku sendiri tanpa kau yang mengubahnya. Walaupun memerlukan masa, walaupun memerlukan perubahan besar,
Jangan takut perubahan. Perubahan adalah kehidupan. Kau takkan pernah mengalami kehidupan sebenar jika kau terus menghindar. Yang kedua, macam mana kau nak support diri sendiri lepas berhenti kerja nanti? Apa kemahiran yang kau ada? Boleh ke kau menulis? Boleh ke kau ambil gambar yang cantik-cantik? Boleh ke kau reka grafik? Boleh ke kau develop laman web? Sebenarnya ada banyak pekerjaan online secara dalam talian. Kalau kita buat research dan cari, tak mustahil kita boleh jadikannya sebagai sumber pendapatan tetap. Kenapa aku cakap pekerjaan online? Sebab pekerjaan ni memang paling mudah untuk orang yang kerap bergerak secara nomad. Sebab ia tak memerlukan lokasi yang tetap. Korang boleh bekerja dari mana-mana je. Apa yang korang perlukan adalah sambungan internet. Selain tu ada lagi peluang lain waktu travel ni. Seperti yang aku ceritakan tadi, aku dah bertemu dengan ramai orang-orang yang travel sambil kerja ketika mereka melakukan perjalanan. Ada yang kerja dekat ladang, ada yang kerja di tempat-tempat penginapan, ada yang bekerja di resort. Seperti kata pepatah lama, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ketiga, adakah kau sanggup berkorban? Meninggalkan kerjaya sepenuh masa semata-mata nak buat perjalanan sememangnya menawarkan ketidakpastian masa depan. Dan inilah namanya pengorbanan. Kalau kau dapat kerja semasa di atas jalan pun, boleh ke kau bayangkan diri kau bertahan hidup dengan pekerjaan yang bergaji rendah atau pendapatan yang tak konsisten? So, pastikan semua ni ada jawapannya. Keempat, apakah kau ada plan B? Backup plan memang penting sebab dalam perjalanan bukan semua perancangan tu akan berjalan lancar seperti apa yang kita inginkan. Kalau plan A gagal, tukar ke plan B. Kalau gagal juga, pindah ke C. Dan begitulah seterusnya. Alfabet kan ada 26. Jadi perlu buat perancangan yang baik lah sebelum bergerak. Dan yang kelima, tak ada lagi soalan. Kasih redah je. Poin yang kelima ni memang menarik. Aku tanya dengan diri aku, kalau kau fikir kau dah sedia, tunggu apa lagi? Kau sekarang berada di usia pertengahan 20-an. Jadi apa yang menghalang kau? Kau masih muda, tak banyak tanggungjawab, tak banyak yang harus dilepaskan. Dan tak ada masa yang lebih baik daripada sekarang. Jadi book satu tiket dan pergi je. Kata orang, in order to be old and wise, first you have to be young and stupid. Once again aku nak beritahu, this is how I made it. Aku bukan bermaksud nak korang yang menonton ni ikut cara ni, tapi aku hanya nak menceritakan proses yang aku go through sebelum aku berhenti kerja. Lain orang lain cara. Ada orang yang jenis terus berhenti kerja secara membuta tuli. Ada juga yang dah mempersiapkan perancangan masa depan dengan rapi. Jadi tak ada yang salah, tak ada yang betul. Kita ikut dengan cara kita. Semua tu tak mengapa. At the end of the day, semua perjalanan hanya mahukan satu perkara yang sama, iaitu untuk terbang. Jadi aku harap pandemik ni akan segera berakhir dan kita semua dapat kembali mengembara di merata belahan dunia. Itu saja buat waktu ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Take care and stay safe.